Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-214 bersama dengan saya Umar Aziz. InsyaAllah seperti biasa pada program Hamba Ilahi kita akan membaca daripada kitab Al-Adhkar Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Moga-moga ada pengajaran yang kita perolehi, ada sesuatu yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan-ahlan Ummi Zaihadi, Hardi Suhaimi, Rosnani Kiah, M. Nasir Harun, Zimah Don, Wan Ismail Wan, Zainur Rafa, Nursiah Ismail, Ninda Anis, Mariamah Zakaria, Jamilah Ihsan, Fadilah Razak, Habibah Abdul Aziz, Yaya Lia, Galik Spirit, Amida Rauda, Hasiah Nun, Norazia Mukhtar, Aisyah Usman, Norasia Ahmad, Nasirun Ori, Ana Sukaimi, Muhammad Nizam Rahadi, Arif Taib, kemudian Hani Nani, Syed Ahmad, Ifa Aiman, Zabariyah, Muhammad Yusuf, Nur Baiduri, Tumirah Damiri, Siti Arfah, Kamaria Harun Dikma, Su Halil, Syahrul Kamal Haris, Kamiza Muhammad Amil, Muslimah Mahmud, Nurmala Salih, Ahlan-ahlan Nurul Hidayat, Aminah Hitam, Syamsiah Salih, Tuan Nur Rahim Syarif, Ramlah Dasuki, Zuraida Siddiq, Nur Aini Abdul Manaf, kemudian Farida Hamdan, Nur Ani Ahmad, dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ayahman, Zaiti Abdullah, Haliza Irrahman, Zakia Muhammad Nin, Razita Abdul Manaf, Virta Delima, Hairina Nawawi. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Pada siri yang ke-214 pada hari ini, kita nak sambung daripada muka surat 283. Mohon sahabat-sahabat bantu catatkan siri yang ke-214. Kita sambung daripada pertengahan muka surat 283. Pertengahan muka surat 283. Sebelum kita mulakan, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang bantu catat di ruang komen. Kita bermula daripada muka surat berapa, pertengahan muka surat. Ahlan-ahlan kepada semua, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita masih lagi berada pada bab yang ke-24, menceritakan tentang bacaan-bacaan dalam solat jenazah. Lalu semalam kita telah mula baca berkenaan tentang bacaan pada takbir yang pertama, iaitu dibaca dengan Al-Fatihah, dan disunnahkan juga untuk membaca A'udzu billahi minasyaitanir rajim sebelum Al-Fatihah. Namun Imam Nawawi bahaskan tidak disunnahkan untuk membaca doa iftitah, dan juga tidak disunnahkan untuk membaca
membaca surah selepas Al-Fatihah. Itu adalah pandangan yang muktamad dan dalil berkenaan tentang bacaan Al-Fatihah dalam solat jenazah. Maka Imam Nawawi nukilkan hadis riwayat Sahih Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu tentang takbir pertama. Kemudian Imam Nawawi meneruskan, ini adalah pengajian kita pada hari ini. Imam Nawawi bincangkan bagaimana tentang bacaan Al-Fatihah. Adakah perlu dibaca dengan kuat ataupun dibaca dengan perlahan? Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bantu di ruang komen dan juga yang bantu share dan juga kongsikan. Kata Imam Nawawi, para ulama daripada kalangan kami mengatakan, daripada kalangan kami iaitu ashabus syafi'iyah. Apakah kata para ulama syafi'iyah? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, disunnahkan untuk membacanya. Membaca apa? Dalam kurungan kita boleh letak membaca Al-Fatihah. Lalu ini khusus, perbahasan ini khusus tentang Fatihah. Okey. Lalu kata Imam Nawawi, disunnahkan membacanya iaitu membaca Fatihah dengan suara perlahan tanpa dikuatkan. Lalu ini adalah pandangan majoriti para ulama mazhab Syafi'i, bahawa Al-Fatihah dalam solat jenazah dibaca dengan perlahan. Tak kira solat jenazah tu waktu malam ataupun solat jenazah tu waktu siang. Kadang-kadang ada orang sangka bila waktu malam maka kena baca dengan kuat, jahri. Tetapi kata Imam Nawawi tidak. Fatihah pada solat jenazah sentiasa dibaca dengan perlahan. Baik solat jenazah tersebut dilakukan pada siang maupun malam, dan inilah pendapat yang paling asah dan juga yang paling masyhur di kalangan hampir seluruh ulama daripada kalangan kami. Maksudnya majoriti para ulama mengatakan bahawa solat jenazah punya bacaan Al-Fatihah mestilah dibaca dengan perlahan. Tak kisah solat jenazah tu dibuat malam ataupun dibuat pada waktu siang. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan waktu malam punya solat jenazah Fatihah kena baca kuat. Sebab itu Imam Nawawi menukilkan sekelompok daripada kalangan mereka berpendapat apabila solat jenazah itu dilakukan pada siang hari, maka dibaca di sini bukanlah keempat-empat bacaan takbir, tidak. Maksudnya selawat pun kena baca dengan kuat, tidak. Yang ada perbezaan pendapat hanyalah Fatihah. Adapun selawat, doa memang sepakat dibaca perlahan sama ada siang ataupun malam. Yang ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama adalah hanya berkenaan tentang Fatihah. Ada sebahagian berpendapat ketika mana solat jenazah dilakukan pada siang hari, maka Fatihah hendaklah dibaca dengan suara perlahan, dan apabila solat jenazah dilakukan pada malam hari, maka Fatihah dibaca dengan kuat. Tetapi pandangan ini tidak dipraktikkan, pandangan ini tidak diamalkan. Yang diamalkan adalah bacaan Fatihah dalam solat jenazah sentiasa dengan sentiasa dengan perlahan, tidak dikuatkan suara, sama ada solat jenazah itu pada waktu siang maupun malam. Ini adalah praktikal dan ini adalah sangat jelas. Okey, kita dah selesai dah takbir pertama. Lalu takbir pertama kita dah bincangkan tentang bacaannya, dalilnya berkenaan tentang surah dan juga doa iftitah. Kita juga telah bincangkan dibaca dengan kuat ataupun perlahan. Bacaan yang pada takbir yang kedua adalah selawat ke atas junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Imam Nawawi menulis setelah takbir kedua. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Okey, sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Okey. Wa amma at-takbiratu tsaniyah fa aqallul wajib aqibaha an yaqul. Kata Imam Nawawi, setelah takbir kedua, takbir pertama kita dah selesai. Setelah takbir kedua, paling kurang hendaklah membaca ataupun menyebut Allahumma salli ala Muhammad. Sekurang-kurang selawat adalah Allahumma,
Ya Allah, salli, turunkanlah, selawatlah ke atas Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada pada waktu itu keluarga, tidak ada ashab, sahabat dan juga lain-lain. Itu sekurang-kurang. Okey. Kata Imam Nawawi, dan disunnahkan untuk menambah lafaz wa ala ali Muhammad, iaitu untuk ahli keluarga Muhammad, Nabi SAW. Lalu Imam Nawawi galakkan sekurang-kurang maka tambahlah juga ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetapi kata Ibnu Allan, kalau kita perasan, Imam Nawawi tidak menyentuh tentang selawat yang paling baik. Tidak. Imam Nawawi hanya sebut berkenaan tentang selawat yang paling minima. Sebab itu kata Ibnu Allan, sakatal musannif, Imam Nawawi berdiam diri an bayan, untuk menerangkan afdali siyaghis salati huna, berkenaan tentang apakah lafaz selawat yang paling afdal ketika mana solat jenazah. Maka dalam Tuhfah maka dinukilkan bahawa selawat yang paling afdal dalam solat jenazah adalah sama seperti mana selawat yang paling afdal ketika mana dalam tasyahud, ketika mana solat. Yang dia punya perkataan kita boleh rujuk pada muka surat 154. Kita dah belajar dah pada muka surat 154. Okey. Pada muka surat 153. Pada muka surat 153. Kalau sahabat-sahabat boleh buka. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka ini adalah bacaan selawat yang digalakkan oleh Imam Nawawi ketika mana dalam tasyahud. Maka dalam Tuhfah disebut selawat yang sama wa zahir anna kaifiyat salati tasyahud as-sabiqah afdal huna aidan. Sebab itu selawat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam tasyahud pada muka surat 153 itulah juga selawat yang digalakkan untuk baca daripada bacaan ketika mana takbir kedua solat jenazah. Maka itu Imam Nawawi telah terangkan. Sebab itu kat sini beliau tidak bawa, beliau tidak terangkan, beliau hanya bawa tentang minima. Adapun yang afdal kita dah belajar pada muka surat 153. Namun tambahan ini tidak wajib. Yang wajib hanya Allahumma salli ala Muhammad. Itu je yang wajib. Wa ala ali Muhammad di sisi Imam Nawawi itu bagus untuk tambah pada sekurang-kurang selawat. Tetapi adakah wajib wa ala ali Muhammad? Tidak. Sebab itu kena catat di situ. Namun tambahan ini, apakah maksud tambahan? Perkataan wa ala ali Muhammad dan juga apa jua perkataan selain daripada Allahumma salli ala Muhammad. Tidak wajib menurut kebanyakan ulama daripada kalangan Syafi'iyah. Kata Imam Nawawi, memang sebahagian daripada kami mengatakan bahawa hal itu maksudnya apa? Sahabat-sahabat boleh catat, iaitu perkataan wa ala ali Muhammad. Ada yang mengatakan perkataan wa ala ali Muhammad wajib baca pada takbir kedua solat jenazah. Namun Imam Nawawi menolak pandangan tersebut dengan berkata, tetapi pendapat ini adalah syadz, keliru, sebenarnya tak sepatutnya diterjemahkan. Tetapi perkataan asal Imam Nawawi adalah syadz. Apakah maksud syadz? Terpencil. Ini adalah pandangan yang terpencil. Keliru ni kurang tepat. Lalu perkataan asal adalah syadz. Shin, alif, zal, syadz. Iaitu memberi makna terpencil. Ini adalah pendapat terpencil dan juga dhaif, iaitu lemah. Maka ini adalah pada takbir kedua. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i disunnahkan juga jika banyak masa pada takbir kedua selain daripada selawat untuk mendoakan bagi umat Islam.
untuk mendoakan bagi umat Islam, sama ada dengan lafaz Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat dan seumpamanya. Sebab itu kata Imam Nawawi, disunnahkan berdoa bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat setelah takbir kedua apabila ada waktu. Sunnah, bukan sekadar selawat, tetapi sunnah kalaulah banyak waktu pada takbir kedua untuk doa secara umum untuk muslimin dan muslimat. Adapun pada takbir ketiga, itu doa khusus untuk jenazah. Maka ini pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Imam Syafi'i dan disepakati oleh para ulama yang seangkatan dengan kami, iaitu ulama Syafi'iyah. Lalu bagaimana nak baca? Kejap lagi Imam Nawawi terangkan. Al-Muzani menukilkan daripada Imam Syafi'i. Al-Muzani ni siapa? Al-Muzani ini adalah salah seorang anak murid Imam Syafi'i. Siapakah beliau? Jom kita baca. Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitabnya tentang keutamaan Imam Syafi'i, Al-Muzani iaitu kunyah beliau adalah Abu Ibrahim. Nama beliau Ismail bin Yahya bin Amr bin Ishaq. Lalu dikenali dengan panggilan Imam Muzani, antara ulama yang terkenal daripada anak-anak murid Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 175 Hijrah, berguru kepada Imam Syafi'i ketika mana Imam Syafi'i berpindah ke Mesir. Dia telah menulis kitab-kitab tebal dan juga nipis tentang ilmu-ilmu Imam Syafi'i. Namanya terkenal di seluruh penjuru negeri. Beliau adalah pelopor dalam ilmu logik dan perdebatan, seorang ahli ibadah yang rajin, rendah hati, tawaduk dan sangat mendalam pengetahuannya. Beliau meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 264 Hijrah. Lalu Imam Al-Muzani, kunyahnya adalah Abu Ibrahim, namanya adalah Ismail bin Yahya. Maka Imam Muzani menukilkan bahawa daripada Imam Syafi'i bahawa disunnahkan juga untuk bertahmid. Apakah maksud bertahmid? Ucapan Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah. Lalu selain daripada selawat, selalu yang kita baca adalah selawat. Itu adalah sekurang-kurang. Tetapi Imam Syafi'i punya pandangan, kalaulah ada banyak waktu, maka pada takbir kedua, maka tambahkan juga tahmid, ucapan Alhamdulillah. Tambahkan juga doa untuk umat Islam. Pendapat ini disepakati oleh sekelompok ulama daripada kalangan kami. Sementara ada kebanyakan, majoriti daripada ulama Syafi'i mengatakan Alhamdulillah tidak perlu. Doa ya untuk untuk muslimin dan muslimat, tetapi Alhamdulillah tidak. Okey. Namun kata Imam Nawawi, apabila kita memilih pandangan tentang sunnahnya hal demikian, iaitu baca juga Alhamdulillah, maka bagaimanakah cara nak membaca pada takbir kedua? Kata Imam Nawawi, maka dimulakan dengan membaca tahmid, membaca Alhamdulillah. Sama ada Alhamdulillah sahaja ataupun Alhamdulillahi Rabbil Alamin pada takbir kedua. Lalu Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampailah habis selawat yang panjang yang kita nampak pada muka surat 153. Dan diikuti dengan membaca doa bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Contoh, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat dan sebagainya. Lalu ini adalah pandangan Imam Syafi'i. Cumanya para ulama mazhab Syafi'i bersetuju tentang selawat kerana itu jelas, itu ada dalam hadis. Para ulama Syafi'i juga menerima pandangan mendoakan untuk umat muslimin dan muslimat ketika mana adanya banyak waktu. Tetapi majoriti ulama Syafi'iyah tidak berapa bersetuju dengan pandangan Imam Syafi'i berkenaan tentang ucapan Alhamdulillah pada permulaan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu ini dah selesai takbir ketiga. Apabila turut, okey. Lalu apabila turut ini, okey. Apa yang disebut apabila turut ini? Sebentar.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Falau khalafa hadha. Okey, apakah maksudnya? Apabila turutan, bukan turut, kena tambah an. Apabila turutan ini, iaitu tahmid, alhamdulillah, selawat dan juga doa, itu turutan yang digalakkan. Tetapi kata Imam Nawawi, falau khalafa hadha tartib, apabila turutan tahmid, puji Allah, selawat dan juga doa untuk muslimin dan muslimat tidak dilakukan, tidak diikuti, maka hukumnya boleh sahaja, taklah batal solat jenazah tadi, walaupun bererti telah meninggalkan yang lebih baik, maksudnya meninggalkan yang afdal. Afdalnya puji Allah, alhamdulillah, tahmid, selawat kepada junjungan mulia baginda Rasulullah, kemudian baru doa kepada orang beriman. Tetapi kalaulah tak ikut turutan macam tu pada takbir kedua solat jenazah, tidak ada masalah, cuma dia telah meninggalkan yang afdal. Maka ini takbir yang kedua. Manakah dalil berkenaan tentang takbir yang kedua bahawa adanya selawat? Maka kata Imam Nawawi, hadis-hadis tentang bacaan selawat kepada Nabi dalam takbir kedua kami telah riwayatkan di dalam Sunan Al-Baihaqi. Maka boleh rujuk dalam Sunan Al-Baihaqi. Dalam kitab ini saya hanya ingin menjelaskannya secara ringkas. Perbahasan secara terperinci boleh dilihat dalam kitab-kitab fiqh. Di antaranya saya sendiri telah bincangkan ketika mana menulis syarah Muhazzab, iaitu kitab Al-Majmu'. Lalu kita dah selesai dah. Dua takbir. Takbir yang pertama Fatihah beserta dengan segala perbincangan secara ringkas. Itu ringkas, belum lagi detail. Kemudian selawat kita dah selesai beserta dengan perbincangannya secara ringkas. Apakah yang patut dibaca pada takbir yang ketiga? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, setelah takbir yang ketiga wajib berdoa untuk jenazah. Untuk jenazah. Ucapan yang paling minima yang termasuk dalam kategori doa adalah seperti semoga Allah merahmatinya, ataupun dalam bahasa Arab rahimahullah. Saya catat di ruang komen. Contohnya yang sekurang-kurangnya rahimahullah. Okey, saya tak letak terjemah, saya tak letak baris. Lalu itu dalam bahasa Arabnya, ra baris atas, ha baris bawah, mim baris atas, ha baris depan dengan Allah. Lalu itu sekurang-kurang doa. Tak tahu nak baca apa, maka dalam bahasa Arab sekurang-kurang doa pada rakaat ketiga. Yang penting kena doa untuk almarhum ataupun almarhumah, maka bacalah rahimahullah. Kalaulah muslimat, almarhumah, rahimahallah. Itu sekurang-kurang doa, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ataupun doa semoga Allah mengampuninya. Dalam bahasa Arab ucapannya adalah ghafarallahu lah. Okey, saya tulis di sini ghafarallahu lah, ataupun kalaulah muslimat laha. Cuma baris nanti sahabat-sahabat boleh tulis sendiri. Ghafarallahu lah. Terjemahannya semoga Allah mengampuninya. Kalaulah kita tak tahu bahasa Arab, doa bahasa Melayu, cuma jangan lafazkan dalam hati. Rahimahullah ataupun rahimahallah. Ghafarallahu lah ataupun ghafarallahu laha. Ini yang dinukilkan oleh Imam Nawawi. Ataupun gunakan perkataan ya Allah ampunilah beliau. Dalam bahasa Arab Imam Nawawi catatkan sebagai Allahumma fir lahu, ataupun kalau muslimat laha Allahumma fir lahu, ataupun Allahumma fir laha, Allahumma firlah, ataupun Allahumma fir laha. Maka ini adalah yang ketiga. Ataupun nak lagi pendek, maka rahmatilah dia. Ataupun dalam bahasa Arab yang keempat ini irhamhu. Irhamhu, ataupun kalaulah muslimat yang ra tu hamzah baris bawah, irhamha. Itu sekurang-kurangnya. Irhamhu ataupun irhamha, itu sekurang-kurang. Irhamhu ataupun irhamha, itu yang keempat, itu yang paling pendek. Ataupun yang nombor 5,
Yang apakah perkataannya? Ultuf bihi ataupun ultuf biha. Ultuf bihi ataupun ultuf biha. Ini adalah lafaz-lafaz yang Imam Nawawi bawakan sebagai contoh. Ultuf bihi ataupun ultuf biha. Lalu dalam bahasa Arab, Imam Nawawi kata bacalah apa pun doa yang pendek kalaulah tak hafal. Contohnya apa? Rahimahullah. Rahimahullah kita semua hafal. Sebab bila kita baca nama-nama para tabi'in, kita selalu sebut rahimahullah. Lalu rahimahullah. Kalaulah muslimat, rahimahullah. Nombor 2, ghafarallahu lah. Kalau muslimat, ghafarallahu laha. Yang ketiga, Allahumma gfir lahu. Kalaulah muslimat, Allahumma gfir laha. Yang keempat yang paling pendek, irhamhu ataupun irhamha. Dan yang kelima, perlakukanlah dia dengan lembut. Bahasa Arabnya ultuf bihi ataupun ultuf biha. Maka ini adalah takbir yang ketiga. Kena baca doa. Apa pun, sependek-pendek doa pun tak ada masalah. Kalaulah memang tak tahu sangat bahasa Arab, maka bacalah bahasa Melayu di dalam hati. Doakan untuk jenazah. Ianya adalah sebahagian daripada syarat untuk solat jenazah. Kata Imam Nawawi, sedangkan sunnah-sunnahnya, tu apa? Solat jenazah. Apakah benda yang sunnah dalam solat jenazah? Maka sunnahnya, tu solat jenazah. Maka berkenaan ini yang mesti dibaca. Takbir pertama mesti baca Fatihah. Takbir yang kedua mesti baca selawat. Takbir yang ketiga mesti baca doa untuk jenazah. Cumanya kalaulah kita belajar dalam kitab-kitab fiqh, maka sebenarnya daripada tiga takbir ni, sebab takbir keempat tak wajib baca apa-apa. Bagus baca doa, tetapi bagi salam terus pun tak ada masalah. Cumanya daripada 3 bacaan takbir pertama ini, yang tak boleh diubah hanyalah selawat pada Nabi SAW. Ianya mesti dibaca pada takbir kedua. Al-Fatihah kalaulah lupa, maka boleh baca pada takbir kedua bersama dengan selawat, dan juga boleh baca pada takbir ketiga bersama dengan doa. Tapi selawat tak boleh ubah. Itu nanti sahabat-sahabat boleh belajar dalam perbincangan kitab fiqh. Tetapi inilah dia bacaan pada 3 takbir yang Imam Nawawi bawakan. Adapun bacaan-bacaan sunnah, kata Imam Nawawi, maka terdapat beberapa keterangan hadis dan athar. Maka sunnahnya adalah banyak. Antara yang paling sahih daripada hadis-hadis tersebut berkenaan tentang bacaan sunat ketika mana nak mendoakan adalah riwayat berikut. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu kita dah nampak Imam Nawawi terangkan minima punya bacaan. Apakah dia? Tetapi kalaulah nak baca lebih doa tadi, inilah dia riwayat-riwayat dia. Kata Imam Nawawi, kami telah riwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan solat jenazah. Kata Auf bin Malik, dan doa yang aku hafal daripada Nabi waktu Nabi solat jenazah pada takbir ketiga adalah doa berikut. Lalu sama-sama sahabat baca. Terjemahan nanti sahabat boleh tengok sendiri. Allahumma ghfirlah warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wassi' mudkhalah waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama naqqaita thawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannah wa a'idhhu min azabil qabr wa min azabin nar. Maka kata Auf bin Malik, waktu salat jenazah aku hafal doa ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat boleh lihat terjemahan dia. Maka itu adalah doa yang boleh dibaca, yang ada dalam hadis. Tetapi kalaulah nak baca paling pendek macam kita dah belajar tadi, itu adalah paling minima. Adapun yang sunnahnya, yang afdalnya, ini contohnya doa yang panjang.
Kemudian ada penambahan perkataan. Kata Auf bin Malik, ketika mana aku dengar doa Nabi yang best, yang Nabi baca untuk jenazah ketika mana solat, maka kata Auf bin Malik, sampai aku berharap seandainya biarlah aku orang yang meninggal tersebut. Semua best sangat doa Nabi. Sahabat-sahabat yang ada kitab boleh tengok terjemahan dia. Doa yang Nabi doakan sangat best untuk jenazah tersebut. Lalu Auf bin Malik berkata, ya, semestinya dibaca pada takbir ketiga. Takbir pertama kita tahu nak baca apa, takbir kedua kita tahu nak baca apa, ini dibaca pada takbir yang ketiga. Okey, dibaca pada takbir yang ketiga. Lalu kata Auf bin Malik, sampai aku berharap seandainya akulah orang yang jenazah tersebut, orang yang mati tersebut. Okey, lalu ini adalah riwayat Muslim daripada Auf bin Malik. Tetapi dalam riwayat Imam Muslim juga ada penambahan pada doa ini. Apakah penambahan? Maka dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz penambahan waqihi fitnatal qabr wa azabin nar. Lalu sebelum daripada azabin nar, perkataan akhir doa tadi yang kita nampak akhir doa tu, wa'idhu min azabil qabr wa min azabin nar. Sebelum daripada wa min azabin nar adanya perkataan waqihi fitnatal qabr, maka adanya penambahan. Lalu wa'idhu, kita tengok balik doa yang panjang tu, wa'idhu min azabil qabr. Selepas daripada azabil qabr, kita ambil pen, kita tarik kepada perkataan yang datang kemudian, waqihi fitnatal qabr, dan barulah wa azabin nar. Lalu ini ada penambahan perkataan waqihi fitnatal qabr pada riwayat Imam Muslim. Tapi maknanya lebih kurang sama. Wa a'idhu min azabil qabr waqihi fitnatal qabr, maknanya lebih kurang sama. Satu menunjukkan kepada azab, satu lagi menunjukkan kepada fitnah dan ujian di dalam kubur. Maka ini adalah dalil untuk doa pada takbir yang ketiga yang Imam Nawawi bawakan. Seterusnya riwayat yang ke-472, insya-Allah kita akan sambung esok insya-Allah pada riwayat 472. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama, yang kali pertama join. Mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan juga sebar luas. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen, ataupun ingin untuk hadiah dan juga untuk berikan kepada keluarga ataupun sahabat, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Kita jumpa jam 9 malam nanti insya-Allah di Telegram channel Kuliah Umar Aziz dalam perkongsian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.